ke Thailand berjaya capai objektif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Berjaya mencapai objektif utama yang meliputi usaha memperkukuh hubungan dua hala Kuala Lumpur Bangkok khususnya dalam sektor perdagangan dan pelaburan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengakhiri lawatan rasmi 2 harinya ke Thailand. Pada lawatan berkenaan, 4 MOU dalam bidang tenaga dan ekonomi digital dimeterai syarikat kedua-dua negara. Soal kerjasama dua hala itu penting. So, kita dalam dunia sekarang ini, apapun kita lakukan, ekonomi itu juga asas. Dan itu memberi peluang pekerjaan dengan masalah rakyat. Itu saya beri tumpuan. Turut dilaksana perbincangan mengenai isu-isu keselamatan. Perdana Menteri berkata Malaysia akan berusaha sebaik mungkin menjalankan peranan sebagai fasilitator ke arah proses damai di selatan Thailand. Jadi saya tengok dalam perbincangan saya dengan Perdana Menteri, Perdana Menteri, itu nampak ada kesediaan. Ya. Kalau dulu nak sentuh-sentuh ini agak sensitif, ya. Tak boleh sentuh terbuka. Tapi sekarang nampak kedua-duanya nampak sedia. Okey, terbuka, kita bincang dengan baik. Tapi tak boleh selesai peringkat itu saja. Jadi peringkat tentera, polis, badan perisikan, peniaga, rakyat, ketua-ketua agama dalam masyarakat, bidang pendidikan, NGO. Jadi kita nanti rancang supaya sampai ke bawah itu jaringan itu kuat. Kedaulatan undang-undang dan agenda ekonomi rakyat perlu dijadikan teras dalam pembangunan ASEAN akan datang. Perdana Menteri berkata menerusi teras tersebut, ASEAN perlu terus ke hadapan dalam pelbagai sektor. Ketika berucap di Majlis The Future of ASEAN, anjuran Malaysian Thai, The Chamber of Commerce MTCC, beliau turut terharu terhadap perkembangan positif kerjasama dua hala antara Malaysia dan Thailand. Democracy is about accountability. Leaders are not only accountable once in 4 or 5 years to their people. Leaders are accountable to the mandate, to the spirit of the Constitution, and to honor the promise to the people, and to ensure that the economy must be propelled, not to serve the interests of a few, but to serve the interests of the majority of our people. Tambahnya lagi, majlis ini penting untuk kedua-dua negara mendapatkan pandangan daripada pemain industri perniagaan mengenai ekonomi pelancongan. Dalam majlis tersebut, Dato' Seri Anwar turut menyentuh mengenai komitmen Malaysia untuk menyelesaikan krisis di selatan Thailand dan Rohingya di Myanmar serta sektor ekonomi digital. Dalam hal itu, Perdana Menteri turut mencadangkan agar Dana Monetari Asia IMF disemak semula bagi mengukuhkan penampan dalam menepani krisis ekonomi. Jelas beliau, rantau ini berpeluang mendapat manfaat besar daripada semakan semula IMF yang dicadangkan oleh Jepun untuk menangani krisis kewangan Asia 1997. Cadangan semakan semula IMF juga perlu mempertimbang penglibatan China, Jepun dan Korea Selatan. We cannot have the international financial infrastructure decided and determined by one corner. We will have to work with them
but we should have our own domestic, regional, and Asian strength. Not to necessarily compete, but only to have like a buffer zone. And from those. Sementara itu, Dato' Seri Anwar turut mencadangkan negara-negara ASEAN saling bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai manfaat ekonomi bersama. Jelas beliau, ASEAN harus menumpukan kebakaran masing-masing, seterusnya memperkukuh kerjasama strategik dengan negara anggota, bukannya bersaing antara satu sama lain. Dalam perkembangan lain, umat Islam di Malaysia dan Thailand harus bekerjasama memperkukuh hubungan erat sedia ada. Tumpuan perlu terarah kepada usaha meningkatkan imej Islam bagi mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat berbilang agama. As umat that have maintained this balance, we must not ignore the importance of knowledge, of enhancing our faith, moral values, and ethical principles that can determine whether we succeed or not. Our success is not measured like many others. Our success is measured also by our commitment to justice, to humanity. It's not just whether we attain more wealth or more knowledge. So may Allah help us, grant us wisdom, grant us success in whatever we do. Thank you. Beliau memaklumkannya pada satu pertemuan ringkas bersama Badan Penggerak Islam di Pusat Islamik Thailand, Bangkok. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama masyarakat Islam di Bangkok. Dalam ucapan ringkas kepada para jemaah, Dato' Seri Anwar meminta sikap rahmah dan kasih sayang antara masyarakat berbilang bangsa dan agama terus disemarakkan. Ia selari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rakyat Thailand ni rasa bangga lah sebab dapat jumpa dengan Menteri Malaysia dan sudi datang ziarah kami orang Thailand, orang Islam di sini. Walaupun kami majoriti Islam di Thailand ni sikit, tapi di sini di Pusat Islam ni satu tempat yang orang Islam di seluruh Bangkok ni akan dapat jumpa. Dan seronok lah dapat jumpa, dapat dekat dengan Menteri PM Malaysia di sini. I happy he come here, Thailand. Very happy. Very happy. We are very glad to receive your Prime Minister and Madam very much. Yes, very good. Yeah, we have a very good relationship together, Thailand and Malaysia. Sejurus pulang dari lautan rasmi di Bangkok, Thailand, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Ilmu Seri Perdana. Beliau beramah mesra sekitar 30 minit bersama lebih 200 komuniti sekitar Kompleks Seri Perdana. Perdana Menteri yang tiba sekitar 9 malam turut menikmati jamuan ringan bersama wakil komuniti. Majlis ilmu tersebut diisi dengan tazkirah maghrib bertajuk Ihsan dari Perspektif Islam yang disampaikan mantan Profesor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dr. Razali Nawawi selain solat Isyak, Maghrib dan Isyak secara berjamaah. Kerajaan sedang mencari mekanisme lain dalam menangani isu sara hidup supaya rakyat tidak perlu mengeluarkan simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata langkah lebih sesuai itu akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Ini termasuk membuka peluang kepada lebih ramai golongan B40 menjana pendapatan tambahan. Jadi memang menjadi tanggungjawab kita memastikan seberapa yang boleh, seberapa ramai rakyat kita ada sedikitlah simpanan. Jadi apa yang kita mampu bantu dari segi bantuan dasar yang lain sekarang ini yang melibatkan kos dan pendapatan, kita perlu tumpu yang itu dahulu.
Mengulas lanjut kajian separuh penggalan rancangan Malaysia ke-12 yang sedang dijalankan juga akan melihat kepada dasar-dasar dan program yang berupaya menetapkan sasaran pertumbuhan gaji. Sementara itu, kerajaan juga akan memastikan program subsidi disasarkan kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Proses membuat keputusan untuk penentuan kelayakan secara menyeluruh sedang berjalan. Pemilik kenderaan persendirian tidak perlu lagi mempamerkan cukai jalan pada kenderaan masing-masing, sebaliknya menggunakan mod paparan digital iaitu lesen kenderaan motor digital ELKM turut boleh digunakan dalam mod paparan sama ialah lesen memandu Malaysia Digital ELMM. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata inisiatif tersebut dilaksanakan selaras langkah digitalisasi dalam perkhidmatan Teras Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu, termasuklah motosikal, mengambil kira kesediaan sistem dan penerimaan awam terhadap pelaksanaannya sebelum peluasan pelaksanaannya ke fasa-fasa seterusnya. Pemandu dan pemilik kenderaan yang belum bersedia masih mempunyai option mengekalkan paparan pelekat LKM seperti biasa. Orang awam digalakkan mendaftar akaun masing-masing melalui maklumat tertera. Saya rasa ianya lebih memudahkan lah. Nah, jadi tak payah kita bersesak-sesak lagi kan. Nah, untuk jadi nak buat secara online kan. Jadi lebih mudah, lebih menjimatkan masa lah. So, dapat hari ini itu apps baru menteri dia buat memang bagus untuk rakyat Minyak. Sebab kita tak payah pergi itu JPJ beratur dan memang senang lah. Dengan itu teknologi semua yang maju. Saya rasa pakai RoadTag digital ni memang memudahkan sebab saya ni berniaga. Memang saya rasa saya tak sempat nak pergi beratur untuk menguruskan benda-benda ni. Saya rasa okeylah. Tunjuk handphone senang. Semua ada dalam tu. Lesen, RoadTag. Tak payah nak robot nak cek satu-satu sekarang dah senang mudah. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Bertemu kembali, ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Jangkaan itu berikutan persekitaran luaran yang mencabar. Menurut Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Yunus, inflasi keseluruhan dan inflasi teras juga diramal sederhana tetapi kekal tinggi tahun ini berikutan tekanan kos dan permintaan yang berlarutan. The updated official growth forecast for this year will be announced when Budget 2023 is retabled on 24th February. Our inflation is driven mainly by supply factors. Nevertheless, the persistence of core inflation indicates that demand factors do contribute to underlying price pressures. Bagaimanapun, prospek inflasi kekal bergantung pada sebarang perubahan dasar dalam negeri serta perkembangan harga komoditi global. ribu remaja mendapat manfaat menerusi program pendidikan dan pembangunan kemahiran yang dilaksana di Pusat Remaja Cafe Tin kelolaan LPPKN. Selain perkhidmatan kesihatan reproduktif, kira-kira 20,000 remaja mendapatkan perkhidmatan kaunseling sosial. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata program yang dilancarkan pada tahun 2006 itu harus diperluas.
Saya percaya kita perlu menambahkan lagi, bukan kerana because of the figure, but because manfaat yang mereka boleh perolehi daripada program ini. Bagi saya ini adalah satu aktiviti yang amat kita galakkan dan harus ditambahkan ataupun ditingkatkan penyertaan remaja-remaja, malah yang masih bersekolah kecil-kecil lagi, supaya mereka biasa melihat aktiviti yang lebih berunsurkan aktiviti sihat. Majlis penyerahan Terak Cafe Teen Outreach berlangsung di Kompleks Kejiranan Presiden 16 Putrajaya. Pacu pertumbuhan ekonomi negara menerusi keyakinan pelabur menjadi fokus kerajaan dalam belanjawan 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun berharap belanjawan kali ini berbeza daripada tahun sebelumnya dan dapat menggembirakan semua rakyat. Kita berharap pada tahun ini merupakan satu belanjawan yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya menumpukan kepada rakyat miskin tegar, mereka-mereka yang di bawah golongan-golongan B40 dan mereka yang memerlukan harus diutamakan, dan saya yakin bahawa jika agenda ini dapat dibawa dalam belanjawan ini pasti akan menggembirakan semua rakyat. Beliau ditemui pemberita ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina peringkat Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum, Tuanku Munawir berkenan mengurniakan watikah istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah kepada Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, Chew Seh Yong di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Turut berangkat kedua-dua ananda Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridaudin dan Tunku Datuk Seri Zin Al-Abidin. Chew Seh Yong yang merupakan Adun Lobak bakal memegang jawatan Exco Sumber Manusia, Peladangan dan Haiwal Bukan Islam Negeri Sembilan bagi mengisi kekosongan jawatan Adun Nilai J. Arul Kumar. J. Arul Kumar meletakkan jawatan selepas dilantik sebagai Setiausaha Politik Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fuk. Susulan kes anggota Tentera Laut hilang ketika menjalani latihan amali, satu penilaian dalaman akan dibuat. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata latihan amali yang dijalani mangsa adalah mengikut prosedur standard SOP yang ditetapkan. Tambah beliau, penilaian dan penambahbaikan akan dilakukan dalam sistem yang diguna pakai. Untuk latihan praktikal di sini, dan juga segala elemen yang mendukung kepulauan. Jadi SOP itu semua kita ikut. Cuma memang kita tak nafikan dalam apa-apa pun kemalangan ataupun perkara-perkara yang berkaitan, memanglah kita akan membuat penilaian dan penambahbaikan kepada sistem yang kita yang sedia ada. Beliau bercakap kepada pemberita di Jeti Anjung Batu selepas meninjau pangkalan hadapan cari lamat PHC bagi operasi mencari dan menyelamat SAR yang diaktifkan di Pulau Besar, Melaka. Operasi SAR diluaskan selain penggunaan alat pengesan sonar digunakan bagi mengesan kedudukan mangsa. Lance Corporal Adrian Baintim, 25 tahun, dipercayai hilang sewaktu menjalani latihan menyelam di perairan Pulau Undan, Melaka. Aktif memberi sumbangan kepada penduduk terjejas banjir menerusi kempen Are You OK? Kelab Wanita Ikon Malaysia KWIM turut terlibat memberi khidmat bantuan awal psikologi PFA. Seramai 10 peserta terlatih terlibat memberi bantuan awal kepada individu yang mengalami krisis dan tekanan emosi akibat bencana alam dan keganasan rumah tangga. Jadi PFA ni under United Nation, jadi kita memang dilatih untuk menceriakan seseorang tu supaya dia orang tidak merasa kata orang depression ataupun anxiety, sebab dia boleh berterusan kalau kita tak membendung daripada awal.
Beliau ditemui selepas program penyerahan banjir kepada penduduk terjejas di Kampung Sri Damai, Kuantan, Pahang. Bonda rasa amat bangga sekali ada sumbangan daripada pihak NGO yang datang ke rumah Bonda. Dan Bonda amat terima kasih dan terharu sangat kepada yang sudi datang ke rumah Bonda dan sudi mengulurkan sedikit bantuan pun. Bonda tak boleh nak cakap apalah. KWIM yang mempunyai lebih 3,000 peserta bakal menjelajah ke seluruh negara bagi menghulur bantuan kepada wanita yang mengalami tekanan emosi. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kita beralih ke berita sukan. Sentuhan legenda hoki negara S. Kuhan ditagih bagi memantapkan pukulan sudut penalti pasukan kebangsaan. Jelas beliau, analisis penyeluruh berhubung kadar tolakan bola oleh pusher akan menjadi agenda utamanya selaku penasihat pukulan sudut penalti pasukan kebangsaan. Menurut beliau, analisis itu juga akan dilakukan bagi mengasah lagi keupayaan penahan serta flicker untuk menolak masuk bola ke dalam gawang lawan. Time saya main dengan sekarang is totally different lah. Ada banyak perbezaan dari segi teknik and even yang paling ketara ialah yang kita semua lihat dalam Piala Dunia ialah short corner defense lah. So kita boleh lihat yang ramai pasukan pun struggle untuk score goal. Only a few teams, top teams maybe macam Australia and all these teams yang dapat skor lah. So dari segi itu saya akan duduk dengan Arul and analyse first lah apa yang where did we go wrong and macam mana kita boleh improve lah. Beliau bercakap kepada media selepas sesi bersama pemain remaja lelaki dan wanita di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil hari ini. Pemain hoki wanita negara Hanis Nadiah On menerima keputusan penggantungan untuk mewakili pasukan kebangsaan pada Sukan SEA Kemboja 2023 Mei ini dengan hati terbuka. Dalam masa sama, beliau berjanji untuk tidak mengulangi kesilapan dilakukannya. Hanis Nadiah yang juga pemain harapan terbaik Asia 2016 turut mengingatkan para atlet negara untuk sentiasa berhati-hati ketika membuat sebarang hantaran dalam media sosial. Menurut beliau, fokusnya kini adalah kekal komited untuk memburu kejuaraan bagi pasukan Negeri Sembilan dalam saingan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Semalam, Jawatan Kuasa Siasatan Majlis Sukan Negara MSN dan KHM telah membuat keputusan bahawa Hanis Nadiah digantung dan tidak dibenarkan mewakili pasukan kebangsaan pada Sukan SEA Kemboja 2023. Keputusan itu dibuat berhubung isu komen Hanis Nadiah didakwa berbau perkauman berkaitan konsert penyanyi dan komposer dari luar negara di Ibu Negara bulan lepas. Pada perlawanan Piala Sumbangsih MHL wanita semalam, Hanis Nadiah yang mewakili skuad Negeri Sembilan berjaya menjulang kejuaraan selepas menundukkan pasukan unit tanda KPT 21 menerusi penentuan pukulan penalti. Dan ini pula melibatkan sukan badminton. Datuk Miss Bun Sidik kini beralih jawatan daripada pengarah pembangunan remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM kepada pengarah kejurulatihan perseorangan remaja bukan kuasa minggu ini. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pengarah Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai.
Jelas beliau penukaran jawatan itu sebahagian daripada program penyusunan semula barisan kejurulatihan skuad remaja negara. Menurut Michelle, ABM juga akan menggunakan khidmat pakar pengarah kejurulatihan bergu BIM, Reksi Manaki, yang diberi tugas baharu sebagai pengarah kejurulatihan bergu remaja bagi membimbing pemain dari kelompok tersebut. Keputusan pertukaran jawatan itu dibuat susulan prestasi mengecewakan pada kejohanan remaja dunia BWF 2022 di Santander, Spanyol Oktober lepas. Pada penyertaan kejohanan di Spanyol itu, tiada pemain kebangsaan layak ke suku akhir bagi acara perseorangan dan pasukan negara hanya menduduki tempat ke-9 bagi acara berpasukan campuran. Liga Baseball Kebangsaan Anjuran Persekutuan Baseball Malaysia BFM bakal menggunakan kualiti bola serupa yang digunakan pada Olimpik Tokyo 2022. Ia hasil kerjasama BFM dengan syarikat dari Korea Selatan, Skyline Sport Incorporated, yang bersetuju untuk memberikan penajaan bola baseball dan strategik selama 10 tahun. Skyline Sport merupakan syarikat bola baseball gergasi yang menaja kualiti bola terbaik pada Tamasya Olimpik Tokyo. Menurut pengarahnya, Ji Honlah, pihaknya juga akan memberikan bantuan teknikal dan rangkaian kerjasama dalam meningkatkan mutu sukan baseball di Malaysia. I'll be very happy to support you to grow. And that is the reason why I'm here today. I like to support whatever I can. Please let me know what I can do. We supplied Tokyo Olympics not by own name but by SSK. Presiden BFM Sazali Hussein menyifatkan penajaan tersebut sebagai yang cukup baik kepada barisan pemain tempatan. To use the Skyline ball in our amateur league, this is the first time ever we use the highest quality like Skyline brand. So this is also the opportunity to Malaysian players to experience the high quality baseball, and I believe it will uplift our performance. Mereka ditemui media ketika majlis menandatangani MOU antara BFM dan Skyline Sport di Danau Alam, Selangor. Bola berkenaan akan menampilkan logo BFM dan juga logo Liga iaitu NBL 2023. Ia juga akan digunakan skuad negara pada sesi latihan. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.